Doktor can proceed, Doktor. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pensyarah dan peserta yang menyertai program pada petang ini. Bersama dengan saya ialah tetamu khas kita dari Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Puan Shakira Khairuddin, dan beliau yang akan memberikan taklimat sebentar lagi. Tajuk taklimat kita pada hari ini adalah taklimat perolehan manuskrip buku kanak-kanak dan remaja bersama-sama Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya Dr. Mumtaz dari Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia, dan bersama dengan saya ada beberapa pensyarah dari Pusat Pengajian Seni dan juga pusat pengajian lain, dan juga saya rasa ada pelajar PhD dan pensyarah sambilan dari USM lah, alright, yang menyertai program pada hari ini. So tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan Puan Shakira Khairuddin yang merupakan editor kanan bahagian buku kanak-kanak dan remaja Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Beliau telah berkhidmat dengan DBP selama 8 tahun. Alright, dan 6 tahun di bahagian majalah dan 2 tahun di bahagian buku kanak-kanak. Okay, so saya dipesankan oleh Puan Shakira supaya kita adakan taklimat ini secara santai ya. Kita boleh interrupt, interact, dan jika ada apa-apa soalan boleh tanya teruslah. So tak payah nak tunggu sampai habis taklimat lah. Alright. So saya ingin menjemputlah Puan Shakira untuk teruskanlah memberikan taklimat, dan saya akan bantu dari segi slide lah. Alright. Okay, all yours Puan Shakira. Okey, terima kasih Dr. Mumtaz. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Dr. Mumtaz dan seterusnya kepada semua pensyarah-pensyarah dan juga peserta yang saya dimaklumkan juga pelajar yang turut serta dalam bengkel, ini bukan bengkel, taklimat perolehan manuskrip buku kanak-kanak dan remaja kita. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya untuk mengetahui serba sedikit prosedur bagaimana apa yang kami perlukan untuk penerbitan buku kanak-kanak dan remaja di DBP. Okey, sebelum tu tadi Dr. Mumtaz ada beritahu saya mungkin ada segelintir ataupun beberapa orang pensyarah ataupun student juga yang bertanya mengapa dinamakan perolehan, taklimat perolehan ya doktor? Okey, untuk perolehan yang dimaksudkan tu kalau kami di sini, perolehan tu bermaksud kami mendapatkan bahan manuskrip dari luar. Mengapa tidak penerbitan? Itu kita akan tak ada juga guna penerbitan sebab yang kita lebih kepada bengkel-bengkel jalan ni kita membimbing dulu untuk penulisan, kemudian pemurnian sehingga maksudnya dah lengkap 100% untuk penerbitan. Dan sebab itulah mengapa kita tak namakan dia penerbitan, sebab penulisan ni juga belum tentu berakhir dengan penerbitan kerana mungkin ada beberapa aspek, mungkin kerana penulis menarik diri, kerana tak boleh nak buat penambahbaikan, ataupun terdapat beberapa faktor kesulitan yang lain yang melibatkan ilustrasi atau juga teks yang menyebabkan kelewatan penerbitan buku tu. Jadi sebab tu kita tak guna dulu ayat perkataan penerbitan untuk kita punya bengkel ataupun taklimat. Ya? Okey. Seterusnya, saya terus kepada bengkel kita pada hari ini, taklimat kita pada hari ini. Untuk bahagian buku kanak-kanak dan remaja,
untuk pengetahuan semua pensyarah, kita tengok bahagian tu kita dah tahu dah. Tengok kanak-kanak dan remaja dah tentulah dua kategori dua buku ini yang kita akan terbitkan di bahagian kami. Itu kanak-kanak dan juga remaja. Saya tak pasti mungkin dalam taklimat ni nanti akan ada penulis yang memilih untuk kanak-kanak dan tidak kurang juga yang akan memilih remaja. Lihat kepada kesesuaian tema yang dipilih. Okey, saya tidak menetapkan, maksudnya Dr. Mumtaz kena juga buat remaja. Tak, tidak semestinya. Okey? Okey. Terus Dr. Mumtaz untuk kanak-kanak. Okey, untuk kategori kanak-kanak, kita ada 3 kategori, iaitu buku bergambar, okey, seperti tajuk yang kulit yang depan yang saya boleh paparkan ini. 4 buku ini contoh buku bergambar. Okey, seterusnya Dr. Mumtaz. Okey, untuk buku bergambar, reka letak persembahannya adalah seperti contoh yang tertera. Yang mana hampir 80, orang kata lebih daripada 50% daripada halaman orang kata didominasi oleh ilustrasi. Maksudnya ilustrasi lebih banyak, teksnya sedikit. Yang mana kalau untuk kategori kanak-kanak ini, kalau pensyarah-pensyarah ataupun pelajar-pelajar pernah lihat, yang mana kanak-kanak ni ada juga yang orang kata dia visual. Mungkin dia baca teks yang sedikit tetapi dia boleh mengetahui cerita berdasarkan gambar, ilustrasi yang digambarkan. Okey, ini bagi kategori bergambar, kategori buku bergambar. Kategori pertama sebab teksnya sedikit, key point dia orang kata dia punya senang ingat, buku bergambar, gambarnya banyak, besar dan teksnya sedikit. Okey, berbeza dengan kategori buku yang kedua, buku berilustrasi. Buku berilustrasi kalau semua dapat lihat di skrin, okey, teksnya banyak. Cuba lihat di sebelah kanan kita. Kalau lihat gambarnya mungkin akan ada pada beberapa halaman. Tidak seperti buku bergambar yang ilustrasinya ada pada setiap halaman. Okey? Untuk buku berilustrasi mungkin gambarnya tidak hadir pada setiap halaman. Mungkin berselang-seli 3 atau 4 halaman ataupun mungkin dia akan hadir 2. Maknanya dia tiada ketetapan, tetapi yang pastinya teks lebih banyak daripada ilustrasi. Okey? Okey. Untuk kategori untuk kategori buku bergambar, ya, bergambar yang pertama tadi, had halaman minimum 16, 24, dia ada 3 pilihan untuk halaman dia, 16, 24, 32. Okey? 16, 24, 32. Sekiranya penulis memilih untuk 16 halaman, dia kena pastikan halaman cerita dia tu atau ilustrasi dia tu berakhir di halaman 16. Dia tak boleh jadi 17. Begitu juga dengan 24, dia tak boleh jadi 25, 26. 32 kena tepat 32, tak boleh jadi 33, 34 kerana kiraan halaman ini adalah mengikut kuras. Jadi kita kira, okey, untuk halaman yang kita kira untuk pertama, kita mula dengan halaman 2. Okey, halaman 2 yang dimaksudkan itu kulit depan buku kan, kulit depan. Okey, kita membayangkan buka sahaja buku ni, kita terus bermula halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah yang terakhir halaman tu dia memang berakhir di halaman 16. 24. Di sinilah halaman yang terakhir, iaitu sebelum kulit buku belakang. Okey, boleh ikut Okey, ini untuk yang halaman buku bergambar. Buku berilustrasi lebih daripada 32 halaman. Buku berilustrasi yang mana teksnya tadi banyak, dia kena lebih 32 halaman. Tambah 888. Maksudnya 32, maksudnya dia kena 40, 48, 56,
Begitu kiraan dia kalau untuk buku berilustrasi. Tetapi sekiranya terlalu tebal sehingga mencecah 100 halaman ataupun 80 hingga 100 halaman, mungkin kita akan sarankan kategori buku itu ditukar kepada novel kanak-kanak. Dia akan jadi novel sebab sudah melebihi had ketebalan yang untuk kategori buku novel. Ya. Okey. Habis buku berilustrasi, jadi kita terus ke kategori yang ketiga, buku informatif. Okey, buku informatif ni kalau ikutkan dia cara penyediaannya, bilangan halamannya sama seperti buku bergambar tadi. 16, 24, 32. Okey, untuk buku informatif kanak-kanak. Okey, sebab kalau buku informatif ni dia boleh jadi buku informatif untuk remaja juga. Okey, sekarang ni kita nak wujudkan buku informatif kalau ada untuk remaja yang sesuai kita boleh wujudkan, tetapi jumlah halaman dia kalau boleh tak bolehlah sikit sangat sebab kalau 16 halaman tu memang susah untuk kanak-kanak. 24 pun, tapi yang kita sarankan 32 ke atas. 32 campur 8 sebab satu kuras ialah 8 halaman. Kalau kita nak katalah dah terlebih daripada 32 tu, kita kata 32 dah jadi 33. Puan Syakira dah jadi 33 halaman, macam mana saya nak buang? Saya tak boleh buang dah. Kalau tak boleh buang, bermakna penulis kena tambah lagi 7 halaman. Sebab dia dah lebih 33. Maksudnya dia kena dah jadi sebab nak cukupkan 40 lah. Sebab satu kuras 8. Dia tak boleh tambah 2-3 halaman. Nanti ada halaman kosong di setengah halaman lah bila kita dah buat dia spreadkan dia nanti. Okay. Untuk kategori buku ilustrasi, buku informatif, apakah yang membezakan? Okey, kalau dari segi pembahagian halaman, kanak-kanak dia sama macam buku bergambar. 16, 24, 32. Kalau informatif remaja, saya kata tadi 32 tambah 8, tambah 8, tambah 8. Bergantung kepada berapa penulis boleh pergi dengan fakta ataupun idea yang tema yang dibawa. Maksudnya kalau cerita yang contohlah dia pilih tema tarian Mak Yong kan, contoh untuk remaja faham. Mungkin cerita tema begitu dia punya fakta tidak banyak. Jadi dia boleh pergi had 32 saja. Jadi kalau dia boleh 32 sajalah. Tapi kalau dia tak boleh pergi sampai tapi kalau kata banyak lagi si Puan Syakira, kita nak kupas lagi. Okey, kita tambah lagi 8. Kita tengok cukup tak? Okey, tak cukup lagi Puan Syakira, tambah lagi 8. Kita boleh adjust tengok ikut kesesuaian kepanjangan orang kata penulisan kita berkaitan dengan tema yang nak dikongsikan. Okey? Okey. Untuk buku informatif, okey, kalau cerita buku bergambar tadi, saya tak katakan apa jenis laras dia kan. Okey, kalau buku bergambar tadi dia lebih kepada nilai-nilai murni. Nilai-nilai contohnya pengajaran, membantu, jangan mencuri. Contoh-contoh mudah yang kita boleh lihat sekarang kan. Okey, mungkin kejujuran, rajin, tak kira dah rajin dalam aspek apa sekalipun. Okey, untuk buku informatif berbeza dengan buku bergambar, tema cerita yang dibawa tu lebih kepada berbentuk fakta, ada fakta dalamnya. Maknanya dalam penceritaan tu, walaupun dalam bentuk penceritaan kreatif seperti buku bergambar, tetapi dalam buku bergambar dia membawa nilai pengajaran, tetapi dalam buku informatif ni kita ada bawa beberapa fakta yang mereka perlu tahu ataupun memang mereka pelajari di sekolah tapi dalam bentuk persembahan ataupun penyampaian yang lain daripada buku teks. Contoh, okey, macam yang sebelum ni kami pernah buat untuk unit buku informatif, kami tidak dia kan ada proses macam yang sains tu kejadian siang dan malam kan. Okey, kalau macam untuk yang kami buat baru-baru ni tahun lepas lah untuk bengkel tu, kita tengok kalau yang ini mungkin Doktor Mumtaz boleh patah sikit ke belakang tak tengok kulit depan buku.
Okey, kita buat siri fenomena alam. Yang mana untuk buku informatif siri fenomena alam ni kita nak memperkenalkan kepada kanak-kanak fenomena-fenomena alam yang ada di dunia ni, tak kiralah kat mana negara sekali, tapi kita sampaikan dalam bentuk gaya penyampaian yang mudah difahami oleh kanak-kanak. Walaupun kita tidaklah memberikan penerangan terlalu terperinci, tapi kita lihat juga orang kata tahap mereka boleh mencerap kita punya maklumat kan. Jadi mungkin kita akan bagi secara umum, contoh macam cerita mengapakah bumi bergegar. Mengapa bumi bergegar ni berceritakan tentang kejadian gempa bumi. Dia beritahu gempa bumi ni ada berapa berlaku kat mana selalu, mengapa berlaku di situ, mengapa tidak di Malaysia. Tapi dia sampaikan dalam bentuk penceritaan kreatif lah. Yang mana contohnya seorang budak tu dia pergi, ayah dia bertugas di sana. Dia ikut ayah dia di sana dan ketika dia belajar di sana, tiba-tiba berlaku gempa bumi. Nanti cikgu dia terangkan. Jadi itu contoh. Maknanya kita tidaklah kata apa itu gempa bumi. Setengah orang kan kalau dia menggambarkan buku informatif tu berbentuk fakta terus dari halaman mula kita mula. Apa itu gempa bumi? Mengapakah gempa bumi berlaku? Kan macam bentuk poster. Betul tak? Tetapi untuk laras gaya penyampaian ini kita buat dalam bentuk kreatif. Itu contoh untuk kanak-kanak. Tetapi kita juga tidak menolak gaya penceritaan yang seperti saya nyatakan tadi, iaitu macam terus apakah itu Mak Yong. Mungkin lihatlah kesesuaian macam mana kesesuaian tema. Mungkin kalau yang kanak-kanak kita lebih kepada kita kena bawa dia cerita dulu, cerita-cerita kan. Kalau remaja mungkin kita boleh ada sedikit penyendal, mungkin ada cerita tapi tidaklah seperti kanak-kanak yang terlalu kena dari mula bawa kan. Dia ada beza. Tak apa, yang itu nanti kalau sesiapa yang ada tema mungkin dia boleh tanya terus macam mana, apa pendapat saya kalau kita nak buat macam ni. Kita boleh bincang. Okey? Okey. Dan kalau untuk buku informatif ni dia ada orang kata satu penambahan. Penambahan apa? Okey, penambahan pengesahan. Maknanya kita kena ada pengesahan fakta. Contoh macam kalau Dr. Munta buka balik muka surat depan tadi rasanya ada ke tak ada. Untuk fenomena, contoh ya siri fenomena alam untuk El Nino atau La Nina. Kalau nampak ada kulit buku tu tajuk. Okey, ada beberapa buku informatif yang melibatkan fakta yang orang kata mungkin dalam buku sekolah tak ada, ya, dalam buku sekolah mungkin boleh diragui betul ke kan, macam kita yalah macam kami ni sebagai satu penerbit yang berwibawa kami kena jagalah benda tu sebab supaya tidak ada pertikaian daripada orang luar tentang kesahihan fakta walaupun dalam bentuk penceritaan kanak-kanak. Jadi maksud saya di sini macam contoh cerita El Nino dan La Nina ni dia ada cerita sedikit lah perinci sikit tentang pada beberapa kejadian yang ialah El Nino dan La Nina ni mungkin bukan satu fenomena yang terlalu familiar dengan kita di Malaysia kan. Jadi kami meminta pengesahan daripada Jabatan Meteorologi tu. Maksudnya bukan kamilah, maksud saya penulis. Penulis dia bagi contoh manuskrip tu untuk dibaca oleh jabatan tu dan Jabatan Meteorologi tu mengeluarkan surat pengesahan menyatakan bahawa fakta yang terdapat dalam penceritaan buku El Nino dan La Nina ni disahkan benar. Begitu. Maksudnya kalau untuk kes lain mungkin yang ini untuk fenomena alam kan. Okey. Kalau yang lain mungkin macam kalau kata nak buat bentuk tarian ke, nak buat bentuk yang macam alat muzik ke ataupun teater ke kan. Mungkin perlukan pengesahan daripada mana-mana badan ataupun institusi ataupun satu orang kata individu yang ada kepakaran dalam bidang yang ditulis sekiranya bidang tersebut bukanlah kepakaran penulis. Maksudnya penulis itu bukanlah orang dalam bidangnya sebab nanti bila kami bawa dalam mesyuarat manuskrip tersebut akan ditanya bagaimanakah maklumat ini diperoleh. Selamat petang warga. Sekejap ya, ada pengumuman sekejap. Makluman petang ini
malam ini pula pada pukul 8 malam. Okey, minta maaf ya. Saya terpaksa mutekan sekejap tadi, ada pengumuman. Okey, berbalik juga pada kita punya taklimat. Okey, sementara tu ada satu soalan daripada Nur Suhana Abdul Hamid. Betul. Dia kata Assalamualaikum, kebiasaannya berapa lama proses penerbitan? Okey, proses penerbitan buku-buku ni kita bergantung pada tahap penulisan penulis. Maksudnya bila penulis boleh dah hantar, bila penulis siapkan manuskrip yang lengkap, bila dia siap teks dan juga ilustrasi, draft ilustrasi, dan bermula daripada tarikh itu akan bermula mesyuarat yang akan ada 2 tapisan, iaitu mesyuarat di tingkat bahagian dan juga mesyuarat panel akhir. Yang itu nanti kita boleh buat sekiranya penulis dah bersetuju, maksudnya dah ada bahan, selepas itu saya akan buat satu jadual penerbitan yang mana penulis-penulis akan saya akan jadikan panduan supaya itu deadline. Kalau penulis perlu, okey, kata tarikh ni 3 minggu untuk penyediaan papan cerita. Okey, selepas tu apa? Selepas tu apa, dan bila bengkel kita nak buat yang kita nak buat pemurnian, penyemakan, di situ kita akan lihatlah, sebab saya rasa setiap penulis berapa lama proses penerbitan tu tidak sama, kecuali kalau dalam ikut bengkel dan dia memang bergerak mengikut seperti jadual yang saya rancangkan, alhamdulillah, insya-Allah dia akan selalunya kita akan ambil masa kalau untuk bengkel, kalau yang zero lah sekarang kita kata dia zero kita mula dengan zero, paling cepat pun saya boleh kata kita boleh cuba sampai hujung tahun depan. Sebab itu pun saya rasa itu pun paling awal. Bergantung kepada komitmen penulis. Sekiranya dia boleh cepat siap, mungkin boleh terbit. Tapi itulah. Okey, adakah ada spesifik format untuk penulisan manuskrip? Okey, spesifik format, nanti saya akan bagikan satu lagi slide yang Dr. Munta akan buka nanti, iaitu taklimat penyediaan papan cerita. Yang itu nak kata format tu berdasarkan papan cerita itu untuk buku bergambar, buku berilustrasi ataupun buku informatif. Kalau untuk format penulisan manuskrip yang untuk buku novel, itu lain. Jadi untuk Nurul Ashiki binti Abdul Aziz, yang itu saya kena lihat dulu manuskrip doktor atau puan berbentuk apa. Maksudnya nak buat novel ke, kategori buku mana yang nak ditulis. Jadi untuk Puan Shakira. okey. Ya, doktor? Puan Shakira, kalau penulis merupakan pakar dalam bidang, alright, so let's say lah dalam bidang yang ingin beliau tulis lah, yang buku informatif ni, perlu juga hantar untuk pengesahan ke kepada mana-mana pihak? Okey, contoh bidang kepakarannnya tu apa? Okay, so let's say penulis merupakan seorang pakar dalam bidang tari dan beliau pun ingin menulis pasal tari dalam format buku informatif lah. So perlu tak dia hantar juga penulisan dia untuk pengesahan kepada mana-mana pihak ataupun pakar lain? Dari institusi yang lain ke? Okey,
Untuk yang macam kalau yang soalan Dr. Mumtaz ni, okey, Dr. Mumtaz pakar tari, tetapi tari apa yang nak dibuat tu? Adakah tarian secara tari umum ataupun ada spesifikasi, maksudnya ada macam contoh tari kan? Tari jenis apa tu? Ada tari-tari yang banyak jenis kan? Traditional, yes, correct. Betul. Jadi saya rasa yang itu pun, yelah kalau contoh, apa lagi tadi tradisional yang ada? Okay. So let's say tarian India ataupun tarian Melayu. Okay. Yang itu saya rasa untuk lebih kuat, saya rasa perlu ada backup, sokongan juga. Bukan kerana apa? Kerana saya tidak mempertikaikan untuk kepakaran doktor. Cuma mungkin nanti kalau doktor tulis untuk India ataupun China kan, contoh, sebab kita bukan orang yang dalam bangsa tu, mungkin akan ada juga, sebab saya beritahu juga awal-awal untuk mesyuarat untuk peringkat akhir, kita ahli panel kita ni terdiri daripada pelbagai latar belakang. Jadi akan ada macam soalan yang kadang-kadang pertikaian yang kadang-kadang kita rasa okey je kan, maksudnya boleh je, tapi mereka nampak mungkin akan ada isu, lebih-lebih lagi bila melibatkan kaum ke yang mewakili kaum bangsa kan, takut dia menyentuh sensitivity. Jadi saya rasa kalau untuk mengelakkan sebarang perkara kesulitan akan datang, seboleh-bolehnya cuba dapatkan sebagai sokongan. Jadi untuk buku bergambar tak perlu manuskrip, Puan Nurul Ashikin tanya. Bukan maksud saya untuk tadi Puan Nurul Ashikin tanya spesifik format untuk penulisan manuskrip. Ada, setiap penulisan manuskrip ni ada formatnya, tetapi itu saya kata tadi, maknanya Puan Nurul Ashikin nak buat buku bergambar? Ya, begitu? Doktor ke Puan? Sorry, minta maaf. Mana-mana pun boleh ke? Ya? Saya Ashikin dari fizik. Tak apa dengar lah. Boleh dengar tak? Ni boleh. Saya Ashikin dari fizik, Pusat Pengajian Sains Fizik. Ya, doktor. So sebenarnya saya ada plan lah untuk tulis buku bergambar ni. Saya ada contact illustrator actually. So dia adalah ada provide some rough draft for the character lah. Cumanya sekarang ni dia minta manuscript tu lah. Sebab saya tak pernah buat. So saya nak tahu kalau ada any specific format for the manuscript. Sebab sekarang ni saya hanya berbincang dia secara rough idea je. So dia kalau boleh dia nak manuscript tu. Jadi doktor nak tulis buku bergambar, betul? Tapi dia jadi macam dia ada information juga, cumanya targeted to kids lah. Begini, tak apa. Kalau untuk buku bergambar, nanti yang itu saya akan kongsikan. Nanti Dr. Mumtaz dia akan buka satu lagi slide yang mana taklimat penyediaan apa cerita. Di situ saya akan kongsikan juga spesifik format untuk buku bergambar. Dia juga termasuk dalam untuk buku bergambar. Okey? Terima kasih. Boleh, doktor? Boleh. Seterusnya. Untuk buku informatif. Begitu juga untuk remaja. Konsepnya sama, tapi cuma tema untuk remaja mungkin lebih panjang lah. Gaya penyampaian, gaya penceritaan terpulang kepada kreativiti penulis, sama ada nak guna bentuk kreatif ataupun yang direct pun janganlah direct macam poster sangat. Maksudnya dia adalah juga penceritaan sikit lah kan. Maksudnya ada satu watak mungkin menceritakan. Tak pasti, cuba nanti itu saya tak boleh nak kata. Maksudnya kalau penulis dah ada idea, boleh beritahu. Boleh draftkan. Itu untuk kategori buku yang orang kata halamannya tidak terlalu tebal lah. Seperti saya kata tadi, ingat ya, halaman dia tak banyak, 16, 24, 32. Kalau untuk remaja, 32 dia kena lebih sikit. Ilustrasi pun sama, buku berilustrasi 32 ke atas. Boleh ya? Seterusnya untuk habis kategori buku yang ada gambar-gambar ni.
Okey, sebelum saya terlupa, untuk kategori buku yang ada ilustrasi yang saya terangkan tadi tu, penulis perlu menyediakan ilustrasi sendiri. Maksud saya, penulis kalau dia tiada kepakaran untuk melukis, menyediakan ilustrasi, penulis diminta untuk mencari pelukis. Untuk hal ini, maknanya pihak DBP tidak campur tangan. Maksudnya kami tidak terlibat dalam pelantikan penulis dan juga pembayaran kepada penulis. Okey, untuk ketiga-tiga kategori itu, penulis boleh mencari pelukis sendiri, dan kalau nak cadangan nama bolehlah kalau kami ada. Kalau kami ada, kami boleh bagi, tapi boleh hubungi terlebih dahulu untuk tahu sama ada pelukis tu free ataupun tidaklah, sebab kadang-kadang kebanyakan juga yang kami punya cadangan pelukis ni dia freelancer, jadi mungkin dia dah banyak yang dia commit kan, dia dah mungkin dia tak boleh nak terima, itu ada kebarangkalian jugalah. Okey, cara pembayaran tu yang kami boleh cadangkan kepada penulis untuk berbincang dengan pelukis sekiranya penulis tak ada bajet. Okey, ialah satu kategori penulis tak ada bajet nak keluarkan modal untuk membayar pelukis, mungkin dia boleh berbincang dengan pelukis untuk berkongsi royalty. Yang mana untuk kes ini, penulis tidak perlu membayar kepada pelukis, tetapi kena pastikan buku dia terbit supaya lulus dan juga terbit dengan DBP, supaya bila dah lulus, dah terbit nanti baru ada royalty yang boleh dikongsi bersama antara penulis dan juga pelukis. Jumlah royalty kita untuk ketiga-tiga kategori buku yang saya dah terangkan tadi ialah 12%. Okey? 12%. Maknanya di sini sekiranya penulis berkongsi royalty, okey, kalau untuk buku bergambar dan juga buku informatif yang akan ada ilustrasi pada setiap halaman, mungkin penulis dengan pelukis akan bagi 50-50%. Maksudnya 6-6. Kan, nak bagi sama rata sebab rasanya sama banyak lah kan. Okey, tapi mungkin macam buku ilustrasi, mungkin penulis rasakan tidak wajar 50% sebab mungkin buku ilustrasi kan seperti saya kata tadi, teksnya lebih banyak. Jadi mungkin gambarnya hanya ada beberapa halaman sahaja yang ada gambar. Itu terpulang kepada penulis dan juga pelukis untuk membincangkan tentang berapa pembahagian yang sesuai. Tetapi bila dah dapat persetujuan tu nanti, penulis dan pelukis kena maklumkan kepada kami. Penulis sajalah. Maknanya penulis, sebab pelukis tu berhubung dengan penulis saja. Penulis maklumkan kepada kami bahawa berapa persen yang telah dipersetujui. Okey? Supaya untuk pembahagian royalty kami boleh sediakan surat pembahagian royalty. Tetapi hal ini hanya akan dibuat selepas manuskrip dah lulus untuk diterbitkan. Maksudnya dia dah lalu mesyuarat pertama, dah lulus, dia dah lalu mesyuarat yang akhir, yang kedua dah lulus. Sekiranya katalah dia dah buat dalam bengkel ni, kemudian tiba-tiba pelukis tarik diri. Takut yang ini saya cakap je dulu supaya nanti yalah penulis boleh berhati-hati sebelum orang kata nak memulakan penulisan ni, sebab takut nanti terlebih janji. Kan? Kita takut biar kita jelas dulu sebelum kita memulakan penulisan. Saya bukan nak takutkan semua, tak ada. Benda ni sebenarnya dia simple, bukan nak kata dia taklah complicated sebenarnya. Cuma kalau kita dah deal dengan orang tu, itulah saya rasa kena cari orang yang boleh kita percaya ataupun kita kenal lah kalau boleh. Supaya benda ni, sebab macam ni, bila kita dah buat ilustrasi tu nanti, mungkin akan ada pembetulan, mungkin sementara nak bawa untuk kelulusan tu,
mungkin mesyuarat pertama akan komen, kita nak betulkan lagi ataupun tak payah tunggu mesyuarat yang pertama. Mungkin selepas kita dah sediakan papan cerita nanti, sebelum saya nak jumpa anda semua di bengkel nanti, mungkin dah ada komen. Kena betulkan sikit ilustrasi. Sebab saya hanya sebut ilustrasi ni sebab saya rasa kalau penulis sendiri saya boleh terus keep in touch dengan dia. Sebab pelukis ni dia akan melibatkan satu lagi susuk yang lain. Yang mana yang itu perbincangan yang melibatkan penulis. Jadi saya hanya boleh memberi komen kepada penulis dan penulis perlu sampaikan kepada pelukis. Kerana pelukis ibarat dia bekerja dengan penulis. Okey. Jadi apa maksud saya, pelukis perlu jelaslah tentang hal ini. Maksudnya bila once dia dah kata dia bersetuju untuk jadi partner lah kan, partner dengan penulis, perkara ini dia perlu jelas bahawa bila dia dah buat draft tu, nanti kita akan mungkin akan ada sama ada minor atau major sahaja, dan berdua, tapi kita minta hanya minor sahajalah, hanya kesilapan yang teknikal yang sikit-sikit, jangan sampai nak ubah terus karakter, yang itu agak pening kepala lah. Itu tapi selalunya tak kena sangat lah kalau yang tu, selalunya waktu bengkel kita dah tegur dah. Itulah gunanya bengkel kita akan datang pula untuk kita lihat secara terperinci untuk ilustrasi dan juga teks yang mana kita nak elakkan daripada pembetulan meja ketika mesyuarat nanti. Sebelum mesyuarat. Okey? Jadi itu cara pertama lah antara penulis dan juga pelukis. Sebab saya beritahu ilustrasi perlu disediakan oleh penulis. Maksudnya penulis perlu cari pelukis lah. Dan cara penulis pelukis ni, satu tadi dia tak ada duit, maksudnya tak ada bajet, dia boleh guna pembahagian royalty. Yang mana surat pembahagian royalty tu kita akan buat selepas lulus. Kalau tak lulus, itulah yang perlu dijelaskan juga. Maksudnya penulis, itulah selalunya kita kalau bengkel ni kita memang akan kasih lulus lah, apa keadaan pun. Selalunya kita tak akan biarkan lah, kita akan cuba baiki. Tapi itulah kita minta macam orang kata kecekalan lah. Tapi selalunya benda tu jarang-jarang berlaku lah sampai yang kena berkali-kali lukisan dia. Cuba kalau kita tak luluskan strok lukisan tu, kita akan beritahu awal-awal selalunya. Ketika bengkel kita dah bagi tahu, puan, doktor, saya sarankan doktor tukar pelukis, maksudnya tukar strok lukisan. Kita akan beritahu awal-awal. Kita tak ada sampai mesyuarat dah akhir nanti sebenarnya lukisan ni tidak memenuhi strok. Yang itu memang saya rasa tidak adil lah untuk penulis, sebab dah sampai ke tahap itu baru kita nak maklumkan, itu sangat tidak adil. Maksudnya selalunya kita akan kena pasti ni ketika bengkel ni lah kita akan beritahu awal-awal. Maksudnya dia nak terus ke ataupun tidak. Maksudnya penulis juga pelukis ni kena maklum tentang hal ini. Maksudnya draft yang pertama dia hantar ni, mungkin kita kena lihat juga strok adakah memenuhi kriteria DBP. Sebab ada beberapa strok tu bukannya DBP ni nak sangat kesempurnaan untuk karya kreatif, untuk buku kanak-kanak dan remaja, tidaklah seperti buku teks. Tapi ada beberapa aspek yang sangat teknikal yang kami tak boleh nak kongsi, cuma nanti beri je kami tengok, nanti kami akan komen. Tapi selalunya tak adalah yang sampai ke mesyuarat akhir baru nak bagi tahu tu, tak. Jangan bimbang. Apa-apa kita boleh berbincang, ini budi bicara. Ya? Boleh ya penulis-penulis sekalian? Okey, satu lagi berkenaan juga dengan ilustrasi. Untuk buku yang berbentuk informatif, saya rasa Dr. Mumtaz juga nanti boleh share dengan kawan-kawan semua, sebab Dr. Mumtaz pun saya faham dah pernah menulis, tapi dengan editor di bawah saya lah, Puan Siti Hanin, dan beliau sudah berpindah ke bahagian lain. Dr. Mumtaz pun dah berjaya siapkan beberapa buah buku Doktor. Nanti mungkin doktor-doktor sekalian, pelajar-pelajar sekalian boleh berkongsi pengalaman dengan Dr. Mumtaz ni. Taklah cerewet sangat ke Dr. Mumtaz? Takkan? Cuma mungkin penerangan saya ni kadang-kadang nampak macam macam menakutkan. Tak, sebab bagi saya perlu ceritakan dulu senario yang akan A dan B yang akan dihadapi dulu, supaya nanti tidaklah macam penulis ni siapa nak bayar,
ini dah sampai tahap ni tak lulus macam mana, kan? Jadi saya nak penulis dengan pelukis, penulis boleh beritahu pelukis secara jelas prosesnya tu bagaimana. Okey? Okey, itu habis itu, okey, untuk buku informatif juga pula tadi, ataupun tak kira lah buku informatif ataupun buku bergambar, tapi buku informatif. Okey, buku informatif selalunya dia ada, sebab saya dah kata tadi dia fakta. Mungkin ada kebarangkalian penulis nak letak gambar sebenar. Contoh, okey. Contoh dia nak cerita pasal alat muzik tradisional. Contoh alat muzik tradisional mungkinlah dia nak letak, penulis nak letak satu gambar reality, gambar alat muzik tersebut. Contoh contoh gambar yang pertama dari segi gambar yang nak digunakan tu boleh nak letak gambar sebenar, tetapi kalau untuk buku kanak-kanak ke remaja kita tak galakkan lebih 50%. Mungkin dalam 20% kebanyakannya kena ilustrasi. Juga. Maksudnya kalau buku berinformatif berfakta pun kena maknanya kena dilukis semula lah. Dan gambar sebenar yang digunakan tu juga perlu pastikan sumbernya dari mana. Kena ada sumber. Kalau itu adalah daripada penulis sendiri, gambar penulis sendiri, koleksi penulis sendiri, tiada masalah. Tetapi apa yang kami bimbangkan, pernah berlaku penulis menggunakan gambar yang diambil daripada internet yang sumbernya kita tidak pasti. Bukanlah kita kata haram, tak boleh. Tapi kita tak nak meletakkan risiko kepada penulis ataupun kami sendiri sebagai penerbit untuk menjawab sekiranya ada pertikaian ataupun untuk kami menjawab ataupun kita membayar sekiranya ada individu ataupun badan-badan tertentu yang datang kepada kami sebagai penerbit menyatakan bahawa gambar mereka diambil, digunakan untuk buku terbitan kami. Jadi kita tak nak ada isu-isu begitu berlaku lah. Jadi sekiranya ada gambar sebenar yang nak diletakkan, pastikan ada sumbernya, mendapat keizinan daripada tuan punyanya lah, pemiliknya. Contoh saya pernah tengok, saya pernah buat buku, ada seorang doktor ni dia tulis tentang sayap renda. Kalau pernah dengar serangga sayap renda. Okey. Dia buat cerita dalam bentuk karya kreatif. Dia buat cerita budak ni masuk hutan dengan ayah dia dan dia jumpa sayap renda dan juga seekor serangga yang dipanggil mentadak orkid. Okey, dia letakkan gambar sebenar juga mentadak orkid dan juga sayap renda, tetapi dia ambil daripada Facebook, tapi dia ada surat keizinan daripada pemilik Facebook tersebut yang menyatakan gambar tu memang dia diambil sendiri dan dia bayar. Ada juga yang minta bayaran, tapi ada juga yang memberi sekadar surat keizinan menyatakan dia membenarkan penulis menggunakan gambar milik beliau di dalam buku yang bertajuk sekian. Maksudnya. Jadi sekiranya gambar digunakan memang kena ada sumbernya. Itulah maksud saya. Boleh? Okay. Boleh ke? Boleh. Gambar mesti dalam bentuk ilustrasi yang dilukis atau boleh gambar sebenar. Okey, Dr. Syarul ke ni? Dr. Syarul Anwar, yang saya rasa saya dah menjawab tadi. Gambar mesti dalam bentuk ilustrasi. Kebanyakannya untuk buku bergambar memang semua ilustrasi lah. Saya kata yang ada boleh letak gambar, bukan gambar sebenar selalunya dalam buku informatif tetapi tidaklah banyak. Maksudnya saya kata tadi dalam 20%, 30% hanya sekadar macam nak tunjuk. Contohlah dia kata tadi, saya kata alat muzik tradisional, nak tunjukkan katalah apa tu? Permainan apa yang nak kata? Gamelan. Gamelan. Okey. Dia nak lukis gambar. Dia cerita pasal gamelan. Contoh dia letaklah satu alat tu yang sebenar, kemudian yang seterusnya dia dilukis pakai ilustrasi. Itu contoh. Gambar, okey. Gambar sebenar boleh, tetapi itulah saya dah bagi tahu tadi Dr. Syarul, cuma kena ada sumber ya. Kalau ada letak gambar sebenar, kena ada sumber atau pengakuan daripada keizinan daripada pemilik yang sebenar. Adakah penerbit akan mempunyai royalty percentage yang perlu dibayar? Penerbit kami,
penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri tidak ada termasuk dalam pembahagian royalti ini. Pembahagian royalti adalah antara penulis dan juga pelukis. Kalau penulis tu dah membayar sejumlah bayaran kepada pelukis, okey, tadi saya kata yang pembahagian royalti kan, kalau ada penulis dan pelukis tidak memilih untuk berkongsi royalti, tak nak kongsi royalti, itu dibayar sendiri. Saya tak tahu itu maksudnya mungkin penulis berbincang dengan pelukis berapa dia pelukis nak letak satu halaman. Katalah satu halaman dia nak letak RM50. Dia lukis untuk berapa halaman, nanti darab je lah dia bayar. Boleh tak? Okey? Boleh Okay. Okey. Yang itu kalau dia dah bayar lah, kalau dia pilih yang pilihan yang kedua. Kalau dia berkongsi royalti, satu lagi saya nak tambah, saya terlupa minta maaf. Yang berkongsi royalti, nama penulis dan pelukis ada di kulit buku. Ada di kulit buku depan. Katalah tajuk Sang Lebah. Kemudian di sini akan ada nama penulis, nama pelukis juga ada. Kerana pemegang hak ciptanya juga adalah penulis dan juga pelukis. Okey. Tetapi untuk pilihan kedua yang penulis kata tak nak kongsi royalti, saya nak royalti semua pada saya seorang sebab saya dah bayar sendiri kepada pelukis. Hak cipta adalah penulis seorang dan nama tertera di kulit buku depan hanya nama penulis seorang. Okey. Jelas, saya harap yang Dr. Gurvinderjit dapat saya harap saya dapat menjawab soalan beliau. Okey. Puan Shakira. Ya. Saya nak tanya. Okey, jadi kalau misalnya kita dah bayar servis for the drafting of the gambar tadi. Tapi kalau kita still insist nak letak nama illustrator tu dekat book tu, okey je kan? I mean, for the sake of kita nak keep contact dengan illustrator tu untuk maybe kalau untuk kes tu sebenarnya kita still nak letak nama dia, so ke tak perlu sebenarnya? Tak. Kalau untuk kami, sebab selalunya kami letak nama di kulit depan tu berdasarkan hak cipta di belakang. Hak cipta tu pula berdasarkan perjanjian lesen penerbitan royalti tu. Maksudnya kalau katalah Dr. Ashikin tadi, bila Dr. Ashikin dah bayar pada pelukis, bermakna Dr. Ashikin tidak memerlukan surat pembahagian royalti. Maksudnya royalti akan sepenuhnya pergi kepada Dr. Ashikin. Maksudnya 12%. Bermakna bila di nama dalam perjanjian lesen untuk royalti tu, penyambitan tu nama Dr. Ashikin seorang saja, bermakna hak cipta hanyalah Dr. Ashikin seorang. Jadi untuk penamaan di kulit depan adalah berpandukan nama pada hak cipta itu. Okey. So biasanya illustrator dia tahu rule ni. Maksudnya kalau kita dah bayar, dia tak akan minta kita untuk letak nama dia pada buku. Kalau yang sepanjang kami di bawah tangan kami uruskan, kami tak pasti sebelum mereka bertemu dengan kami mereka maklum atau tidak, tetapi selepas kami maklumkan kepada mereka situasi itu, bermakna terima royalti nama bersama ada di kulit buku, tapi bila dah bayar terima duit dari luar, kita panggil terima duit luar lah, maksudnya bayar lamsam di luar, nama tidak akan tertera, mereka buat masa ni tak ada pula pertikaian. Macam tu. Kenapa doktor? Tak, sebab yang saya discuss, kita dah discuss rate lah, cuma saya belum bayar sebab still working preliminary work lah. So cuma saya ingatkan macam nanti dekat buku tu akan letak nama penulis dan nama illustrator. So maksudnya kalau saya dah bayar, tak perlu letak nama dia lah macam tu. Ya, betul. Okay. Sebab bermakna nanti royalti akan terus pergi kepada Dr. Ashikin 12%. Tidak ada pembahagian. Dan bermakna bila ada pembahagian, hak cipta itu hanya Dr. Ashikin seorang dan nama di depan hanya Dr. Ashikin seorang saja. Okey. Okey, ada satu soalan. Buku terbitan DBP hanya dalam bahasa Melayu. Bagaimana jika ingin terbit dalam 3 versi, BM bahasa Inggeris dan juga Mandarin? Okey.
Cik Syikir tanya ni. Okey, untuk buat masa ini untuk yang karya buku kanak-kanak ni kita memang pertamanya kita nak terbitkan dulu dalam bahasa Melayu Bahasa Melayu kita kena terbit dulu sebab Dewan Bahasa dia memang perjuangkan bahasa Melayu. Jadi kami memantabatkan bahasa Melayu. Jadi apa-apa penerbitan sebelum nak ditranslate, nak diterjemahkan, kita akan bermula dengan buku dalam bahasa Melayu. Maknanya buku bahasa Melayu kena terbit dululah. Untuk dua versi yang seterusnya itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga Mandarin. Okey, untuk Mandarin itu saya kena semak dulu sebab yang itu mungkin dia akan pergi ke bahagian buku lain. Okey. Tapi untuk bahasa Inggeris yang ini bergantung pada tema dan judul buku tersebut. Sekiranya tema buku tu kalau senang nak cerita macam mana sebab dulu kami ni bahasa Inggeris kami lihat kepada orang kata begini. Kalau judul-judul tu yang kita lebih utamakan untuk kita buat terjemahan bahasa Inggeris, yang mana kalau itu bermakna kita target kita, sasaran kita untuk ke pasaran antarabangsa. Selepas kami pernah berbincang untuk bahagian buku kanak-kanak, yang mana kalau untuk kami di bahagian buku kanak ni, kalau kita nak calonkan ke peringkat antarabangsa, biarlah ianya membawa kearifan tempatan yang mana yang orang luar tak ada. Yang maknanya sekarang ni kalau untuk penerbitan DBP, bukanlah kata kita tak nak terbitkan, tak semestinya buku yang ada dalam bahasa Melayu kita terus terjemah. Yang itu kita kena bawa dalam satu mesyuarat yang mana mereka akan lihat pula sejauh mana judul ni boleh pergi kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris. Yang itu saya tak boleh nak ulas panjang sebab yang itu saya rasa itu kita kena ada bawa satu lagi mesyuarat lain. Itu dia ada macam kajian dalam pasaran. Sebab bila kita dah buat bahasa Inggeris, halnya kita sasaran kita juga ada untuk yang ke antarabangsa. Okey? Maknanya okey. Maksudnya macam dari segi copyright, macam kalau kita dah publish under DBP dalam bahasa Melayu, bila kita nak publish in Mandarin for example, copyright tu kan dari segi copyright tu macam mana? Untuk terjemahan kan? Yang itu nanti saya kena semak dulu dengan bahagian harta intelek. Boleh, Dr. Syikir? Okey. Untuk yang tu. Tapi kalau dia nak terjemah dalam Dewan Bahasa balik dengan penerbit yang sama, saya rasa tak ada masalah jika memang diluluskan. Cuma saya faham maksud Dr. Syikir sekiranya DBP tak nak, maksudnya doktor nak terbit pula dengan penerbit lain kan, betul? Sekarang ni target dia kita nak buat 3 bahasa lah sebab kita nak target 3 nak bagi dia punya outreach tu lebih luas lah. Cuma itulah kalau dah publish dengan DBP dalam bahasa Melayu, jadi adakah tak boleh dah nak publish dalam bahasa Inggeris dan tidak. Maksud saya bukan tak boleh. Maksud saya apa pun kita memang akan mula dengan terbit bahasa Melayu. Cuma selepas dah siap bahasa Melayu tu baru kita boleh bincangkan untuk versi yang seterusnya, versi untuk bahasa yang lain. Saya tidak kata tak boleh, maksudnya ada kemungkinan boleh, ada kemungkinan tak boleh. Lihat pada judul yang dibawa. Sebab yang itu doktor kita akan bawa dalam mesyuarat lain. Itu ada mesyuarat yang dia nak tengok pula kajian pasaran untuk kita buat terjemahan. Untuk kita lihat kajian pasaran sekiranya judul ini kita terjemahkan, ada tak orang kata permintaan dalam pasaran lah. Macam tu. Okay. Boleh? Terima kasih. Sama. Saya boleh berkongsi pengalaman sedikit di sini di mana saya masih dalam proses lah untuk buat buku bergambar kanak-kanak based on skrip dan teater lah form. Jadi saya mula-mula buat dalam bahasa Inggeris. Pihak DBP luluskan untuk penerbitan dan after that saya buat penterjemahan ke dalam bahasa Melayu. Yang tu pun dah diluluskan lah, so dah sign dah license untuk penerbitan. Jadi I think there is a possibility, alright. Cuma macam mana Puan Syakira bagi tahu, alright. It depends on your team, your book, and also how
what's the outreach like and the kajian pasaran lah. Sebab saya rasa pihak DPP ada bagi saya satu borang untuk isi, if I'm not mistaken. Yeah, so that's my experience. So I think there is a possibility. All right. In terms of copyright, if you are getting somebody to translate for you, you pay the translator. All right. So the translator does not hold any rights to that copy. So the copyright is still with the writer. All right. And also apa ni, dia shared lah dengan penerbit lah. All right. Yeah. So I guess that's it from my experience lah. But that is buku bergambar lah. Yeah. Okay. Okey, berapa jap ni Nursuhana, Dr. Nursuhana Abdul Hamid, berapa kali buku akan dicetak semula? Saya pernah menulis dengan DPP tapi saya minta untuk cetakkan semula tetapi tiada dapat maklum balas. Okey, perkara ini menyebabkan royalti saya dah tiada. Okey, untuk kes ini saya mohon Dr. Dr. Nursuhana untuk saya boleh sharekan nanti alamat email. Mungkin boleh emailkan semula kenyataan yang cetak semula ni sebab ada juga, sebab pegawai kami ada juga yang dah bertukar. Mungkin Puan Doktor adalah antara orang yang termiss lah orang kata kan. Saya tak pasti sebab ini bahagian di Hulu Kelang. Untuk percetakan semula ni perlu di-emailkan kepada pegawai di bahagian pengedaran dan pemasaran yang mana terletak di Hulu Kelang, tidak terletak di Menara DBP yang mana KL sekarang yang kami berada. Jadi sebab tak minta cetak semula tapi tiada mendapat maklum balas dan memang sudah tentulah royaltinya sudah tiada, bermakna buku tu memang dah tak dijual lah sebab dah tak ada. Boleh saya tahu Dr. Nursuhana ni buku tu tajuk apa dan tahunnya bila cetaknya tu? Okey, saya nak tahu juga. Nanti saya share juga dengan Dr. Mumtaz nombor yang dia boleh bagi. Okey, sekejap. Sure. Saya belum berurusan, Nur Aisyah Rosli. Saya belum pernah berurusan dengan mana-mana pelukis. Bermakna macam mana saya nak bermula. Berapa anggaran untuk upah ilustrator? Okey. Untuk tidak pernah berurusan dengan ilustrator. Okey, bagi saya pertama sediakan dulu papan cerita. Okey, papan cerita tu penting. Yang mana itu nanti saya akan terang sekejap lagi. Lepas dah ada papan cerita, baru boleh riki-riki, maksudnya cari-cari pelukis untuk lukis berdasarkan papan cerita anda. Okey. Kemudian nak tahu berapa anggaran. Berapa anggaran saya tak boleh cakap sebab saya rasa ini bergantung kepada budi bicara antara penulis dan juga pelukis. Sebab kadang-kadang kalau memang ambil yang pelukis dah established, memang yang kita tak ada hubungan baik, maksudnya kita berhubung dengan dia hanya kerana kita nak lantik dia sebagai pelukis buku kita, mungkin dia akan strict lah, kata okey saya punya lukisan ni kalau nak RM80 satu halaman. Contoh itu satu. Tapi kalau yang mungkin boleh buat budi bicara, perbincangan lanjut dengan pelukis yang kita berminat dengan strok lukisan dia, mungkin boleh minta kurang ke, ataupun kalau seperti saya kata tadi, kalau dia letak terlalu mahal minta kongsi royalti. Tapi maknanya bayaran tu tidaklah pada masa sekarang kan, maksudnya selepas terbit lah. Boleh Dr. Nur Aisyah Rosli. Okey. Boleh saya dapatkan email untuk ulang cetak buku saya Kelestarian Haiwan Liar. Ini dengan buku bahagian buku umum ke? Dr. Nursuhana? Nanti saya sharekan ya. Kalau nak ambil juga sekejap. Mungkin towards the end of the program nanti Puan Syakira boleh sharekan ya. Okey, boleh. Okey, Dr. Sana, ya. Okey. Tak apa, Doktor, nanti saya sharekan beberapa alamat tu. Saya kena bukakan email saya sebab sekarang ni saya di depan laptop yang
attach dengan email kami. Okey. Nanti saya sharekan dengan Dr. Muntah. Mungkin nanti Dr. Muntah boleh bantu forwardkan, boleh? Boleh. Okey, jadi terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, seterusnya ada lagi tak? Illustrator boleh cari dalam Facebook group Illustrator buku kanak-kanak. Ini pertanyaan atau cadangan? Cadangan. Okey, ya, betul. Okey. Okey, seterusnya saya terus daripada buku bergambar tu yang ini saya saja nak ceritalah. Ada juga kategori yang suka menulis panjang-panjang, ini tidak melibatkan ilustrasi lah. Seperti novel. Ini novel kanak-kanak. Seterusnya boleh tengok lagi doktor. Ini kumpulan puisi kanak-kanak. Yang mana kumpulan puisi kanak-kanak ni untuk kategori kanak-kanak lah. Okey, cuba tengok lagi novel. Okey, kalau remaja, novel. Ini 150 ke atas. Yang kan novel kanak-kanak tadi 100 halaman hingga 150. Kalau novel remaja 150 hingga 250. Ini kategori novel remaja yang ada. Cerita-cerita bahasa tadi yang satu. Ini novel sejarah. Lagi. Ini novel fiction science. Lagi tak? Ini antologi. Antologi ni maksudnya kalau yang nak compile lah, ada berapa orang penulis. Mungkin dia seorang tulis tak sampai 150 halaman. Jadi dia berkolaborasi dengan 2-3 orang kawan dia. Maksimum kalau saya jangan lebih daripada 7 orang ke. Jangan lebih. 7 ke dah ramai juga tu. Supaya nanti pembahagian royalti tu tidaklah semakin kecil. Okey. Okey, itu begitu juga dengan remaja, ada juga kumpulan puisi. Kalau yang ini ada yang berminat boleh PM tepi lah, nanti saya boleh bagi maklumat sedikit. Okey, ini untuk pembelian. Pembelian ni boleh snap lah kalau siapa yang berminat untuk dapatkan buku-buku DBP yang lain-lain. Okey. Dan juga sekejap ya. Mungkin Dr. Ashikin tadi, Dr. Ashikin ke Dr. Suhana, sorry minta maaf ya. Boleh ambil yang pp@dbp.gov.my untuk cetakan semula. Adakah menggunakan alamat ni Dr. Suhana untuk cetak semula kelestarian tu? Pemakluman cetak semula mungkin boleh panjang kepada pp@dbp.gov.my. Okey? Sekejap saya type. Okey, kalau untuk diskaun, kalau untuk penulis untuk nak pembelian 15%, tapi kalau untuk buku sendiri 35%. Okey, untuk pembelian buku sendiri dapat 35%. @gov.my. Okey, seterusnya yang ini sebenarnya saya saja nak ceritalah tentang buku-buku kita ni. Kalau dah dibuat nanti, dah siap terbit, dia akan masuk dalam bentuk digital juga. Kita akan buat dalam bentuk digital untuk dibeli secara orang kata yang digital dalam jendela DBP. Seterusnya Dr. Mumtaz, yang ini saja untuk selingan rehatkan mata. Yang mana buku-buku kita ni boleh diperoleh dalam ni lah. Kita akan muat naik dalam bentuk PDF untuk pembelian secara digital. Nanti mereka akan beli, harganya lebih murah lah berbanding dengan buku bercetak. Dia ada diskaun dia lain. Okey, saya sudah habis. Okey, terima kasih. Okey, untuk mohon Dr. Mumtaz buka yang satu lagi slide. Okey. Okey doktor. Ya, Untuk satu lagi ni, yang inilah orang kata saya nak beritahu penyediaan papan cerita. Apa itu papan cerita? Itu nanti boleh tengok contoh yang saya beri tu ya, sekejap. Saya harap semua pensyarah dan juga pelajar jelaslah ya tentang apa yang saya sampaikan ni. Jangan rasa benda ni terlalu sukar. Jangan bimbang. Kita
mungkin kadang-kadang waktu saya sampaikan waktu taklimat ni dia macam nampak keras, nampak macam macam susah, tapi bila dah cuba, nanti bila kita dah jumpa kat bengkel, ada ramai juga yang peserta akan kata, oh taklah macam yang puan cakap dalam taklimat nampak serius sangat, nampak macam susah je kan. Sebab bila penyampaian dalam ni saya bimbang lah, penulis rasa macam tak nak lah macam tu. Janganlah ya macam tu. Kita cuba dulu. Kita tengok. Okey? Okey, taklimat punya dah berapa cerita. Buka yang pertama doktor. Okey. Yang ini spesifikasi saiz untuk orang kata umum. Ya, umum. Ini tak kira lah nak buat buku, itulah nanti kena beritahu saya lah. Masing-masing kena nyatakan dia nak buat kategori buku yang mana. Ya. Okey, tapi kalau saya lebih galakkan untuk buat buku informatif lah sebenarnya. Untuk yang saya punya ni, saya nak galakkan buat buku informatif, tapi kalau ada buku bergambar juga, saya tidak menolak jugalah. Okey. Spesifikasi tengok saiz buku dia. Maksudnya apa kepentingan saiz buku 725 inci, lebar, darab 9.75 inci tinggi. Ini adalah saiz buku yang kita cadangkan, yang mana lukisan ilustrasi perlulah mengikut saiz buku yang telah dipilih. Boleh? Okey. Okey, untuk saiz tulisan bagi buku bergambar, buku ilustrasi, buku informatif, okey, selalunya kita tetapkan 11 hingga 14. Okey, 14 untuk kanak-kanak, 11 untuk remaja. Okey. Untuk jenis tulisan sans serif atau serif dan jumlah halaman ni saya bagi contoh dia boleh jadi tengok pada kanak-kanak atau remaja. Seperti yang saya terangkan tadi, dia boleh jadi 16, 24, 32. Tapi kalau untuk remaja 32 ke atas, tambah 8, 8, 8. 32 ke 40. Okey dah tu. 32 atau 40. Dah cantik. Okey, seterusnya doktor. Okey, inilah papan cerita yang saya maksudkan. Untuk pada siapa yang baru nak bermula untuk memulakan penulisan, draft penulisan. Okey. Inilah jadual yang perlu yang perlu mereka isi. Maksudnya buat bentuk halaman, kolom halaman, teks dan juga brief ilustrasi. Yang mana halaman seperti yang saya beritahu tadi adalah bermula dengan halaman 2. Okey. Halaman 2 bermakna yang saya kata tadi, kulit depan terus buka 2, 3. Okey. Okey. Dan kena bayangkan teks apakah cerita pertama yang nak diletakkan di halaman tersebut. Contoh itu saya dah bagi tengok, dia bagi contoh, dia buat ini Mat dan adiknya Ani, dia bercerita. Okey, ini sampailah manakala ibu mereka pula ialah seorang guru. Okey. Itu cerita yang dia nak buat untuk muka surat 2 dan 3. Brief ilustrasi ini adalah kegunaan untuk pelukis. Pelukis akan lukis berdasarkan apa yang telah dibriefkan oleh penulis berdasarkan cerita dia. Nampak yang ini dia menggambarkan seorang budak lelaki, Mat sudah tahu bersama keluarganya di hadapan sofa, bergambar di hadapan sofa di ruang tamu, ada pemaidani. Itu contoh brief ilustrasi yang kita beri untuk sebagai orang kata panduan kepada pelukis supaya dia nak lukis macam ni. Okey? Jadi begitulah halaman-halaman yang seterusnya. Pelukis boleh draft, okey 4, 5 apa, 6, 7 apa, 8, 9 apa. Begitulah sampailah ke halaman yang dia nak buat. Kata nak halaman 16, dia akan stop sampai 16 lah. Kalau dia nak buat 24 lah dia baru halaman tu akan mati ke 24. Kalau dia nak buat 32, maknanya jadual dia akan sampai ke halaman 32. Bersama teks dan juga brief ilustrasi. Boleh? Okey, seterusnya doktor. Okey, ini kemudian dah bagi tadi. Okey, kemudian pelukis dia akan sediakan draft ilustrasi. Ini contoh draft ilustrasi yang disediakan oleh pelukis. Satu yang dah diwarnakan lengkap supaya kami dapat lihat teknik pewarnaan yang digunakan oleh pelukis. Yang lain-lain ni draft hitam putih sahaja untuk kami lihat strok
dan juga bentuk figura yang dilukis oleh pelukis. Boleh? Ini contoh. Jangan rasa takut sebab begini. Kita akan beri masa. Itu saya kata tadi, kita apa-apa pun sekiranya dah ada nanti cadangan bermula lepas tarikh kita hari ini, saya berikan masa dalam seminggu untuk fikirkan dulu tema, kemudian baru boleh buat draft untuk teks dahulu. Kemudian baru kita pergi sikit sedikit. Boleh? Ada apa-apa just nak tanya Puan Shakira, apa yang boleh dan tak boleh dilukiskan ataupun ada tak like pantang larang or cara lukisan itu kalau dia terlalu sensitif or seksi ke apa ke so yes. Okey, untuk itu orang kata dia punya, okey, untuk ilustrasi, apa-apa pun ilustrasi yang saya boleh beritahu secara umumnya tidak melibatkan sensitiviti kaum. Yang ada pakai yang apa tu, kalau yang India contoh saya bagi foto tu kan, tu pun tak boleh. Kemudian dari segi apa tu, aksi-aksi yang ganas lah kan, ataupun yang kita rasa kalau budak lihat dia boleh tiru. Okey. Mungkin objek-objek yang ataupun ada aksi tadi, mungkin aksi yang menikam ke, yang aksi yang macam yang tidak sepatutnya, merokok, benda-benda yang negatif, aksi-aksi yang negatif. Kita boleh, mungkin ada situ tu macam macam ada cerita pahlawan kan, kami bawa contoh cerita rentak ke kan, kanak-kanak, tapi mungkin tidaklah tunjuk gambar pisau tu ditikam di perutnya, mungkin tunjukkan perutnya dah berdarah. Macam tu. Tidaklah tunjuk secara langsung berlakunya tusukan tu ke kan. Okay, something like that lah. Maksudnya jangan menunjukkan aksi-aksi ganas, lucah tu juga. Dan pastikan kalau yang melibatkan pakaian, yang melibatkan kaum ke, ataupun benda-benda yang ada menimbulkan sensitiviti, elakkan. Melibat politik ke apa-apa ke, jangan masukkan unsur-unsur tu. Satu lagi, kalau boleh, kalau nak melukis benda-benda yang rasa macam yang dia merupakan fakta yang wujud dalam buku tu, fakta tu memang fakta lah, orang kata fakta kan, fakta yang contoh kalau dia kata gigi ada 32 batang kan, kalau lukis tu pastikan ada 32, jangan kurang, macam tu contoh maksudnya kalau ada benda-benda yang melibatkan orang kata fakta, jangan gambar tu tak seiring dengan cerita. Itu contoh saya nak bagi tahu. Saya tak tahu apa yang akan ditulis oleh penulis, jadi saya bagi contoh begitulah. Saya tak arif untuk yang macam yang Dr. Mumtaz kata nak buat macam tari tu kan. Memang saya perlukan rujukan lah. Sebab kita ada pengalaman buat buku dulu di mana ilustrator melukiskan figura seorang wanita. Alright, tetapi buah dadanya terlalu besar. So and then kita terpaksa bagi tahu penulis untuk jangan buat buah dada dia terlalu besar. Takut body shaming. So all those kind of things lah. Itulah, itulah seksi pun tak boleh kan. Seksi sangat pun tak boleh. Bukanlah kata-kata yang tak bertudung okey je. Cuma jangan macam Dr. Masa cakap lah, kadang-kadang macam dah orang dah tengok kat situ je kan. Okay. Alright, so any other questions? Ini Dr. Syarul ada tanya, mohon kongsikan format saiz ukuran buku. Tadi dah ada kongsi, mungkin Dr. Mumtaz boleh playback. Maybe, yeah. Okay. Tu saiz buku untuk buku Dr. Syarul 7.25 inci ya, lebar.
lebar kita mula macam ni, lepas tu turun. Okey. 725 inci, lebar 975 tinggi. Macam ni, macam ni. Ya, saya ada satu contoh ya, di mana apa ni, I have a contoh here, a book, kemahiran saintifik. I think it's buku informatif lah. Ya, yang itu melintang kan doktor? Yes, melintang. Right, Ah, ah, yeah. ah. Right, yeah. Yang itu Yes. melintang. Yeah. So Tapi kalau just nak tengok dia punya isi dia is something like this. tak nampak lah doktor. Tak ke? Alamak. Macam hilang. Tak apa, nanti mungkin doktor boleh share Dia, dekat mereka. ya, lebih kurang lah macam ni. Okay. Betul. Nah, itu yang Siti Hani buat doktor. Yang ni orang lain yang buat, yang ni dipinjam oleh Puan Hanim kepada saya untuk tunjukkan kepada staff lah. Colleagues kan, siapa yang minat lah. Puan Syakira, satu soalan Puan Syakira. Boleh. Siapa lah tu? Raja Azman ni dari Kelantan. Ya. Kita pernah communicate dulu. Saya nak tanya pendirian DBP tentang illustration yang generated guna AI. Sekarang ni kan dah banyak yang very popular and very easy to do. Tapi DBP macam mana? Dia boleh accept ke benda-benda macam tu? Sebab kadang-kadang dia terlibat dengan apa nama tu, copyright juga walaupun guna AI. Betul. Sebab baru-baru ni kami ada juga ikut taklimat hak cipta yang melibatkan ada juga pertanyaan tentang AI ni. Sebab itulah doktor, saya sendiri pun sebenarnya tak arif sebenarnya bila bercerita tentang AI ni kan, mereka kata kita boleh mencari ilustrasi yang kita nak, kita hanya type begitu type, kemudian dia akan not that easy lah, tapi can be done lah, banyak orang buat. Selalunya ramai orang buat untuk self-publishing punya buku. Dia untuk terbit sendiri. Itulah doktor, sebab begini, kalau kita tengok waktu taklimat tu pun dia kata still kena ada keizinan. Betul. Keizinan, dan pelukis yang menggunakan itu perlu memberikan keizinan. Ada beberapa term yang itu saya kena semak juga dengan bagai kata internet. Sekiranya memang ada penulis nak menggunakan AI tu. Satu lagi isu, bila dah publish buku ni, kadang-kadang buku yang menarik macam tarian ke apa ke, kadang dia boleh buat augmented reality punya book yang boleh digitalize jadi dalam bentuk yang augmented reality yang jadi lagi menarik lah. Tapi kalau nak buat benda tu, selalunya DBP tak ada apa orang kata kepakaran lah untuk buat, dan kita kena buat sendiri, kena cari tim sendiri. Dan akan ada isu apa orang kata ni, copyright tadi. Macam mana sekarang ni status DBP? Kalau yang untuk hal macam ke apa? Dibenarkan ke apa? Kalau kita nak publish dalam bentuk augmented reality, something yang 3D punya version macam tu. Yang itu selalunya bila dia dah, maksudnya doktor sekarang buku tu, mula-mula kita buat buku tu dah terbit, kemudian doktor nak buat dalam bentuk yang lain pula kan, digital. Betul kan? Begitu kan? Okey. Yang 3D version macam tu. Betul. Yang itu selalunya ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita berhenti sekejap ya. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey. Saya harap saya dapat menjawab tadi soalan daripada siapa tadi yang cakap tadi? Dr. Raja Azman. Dr. Raja Azman. Okey, jadi untuk yang upgrade kepada bentuk digital, saya rasa untuk urusan ni perlu berbincang juga dengan harta intelek dulu. Untuk urusan maksudnya kita nak guna daripada hak cipta dengan penerbit DBP. Untuk mungkin kalau seperti Dr. Raja Azman kata, kita DBP tak ada kepakaran untuk hal itu. Jadi mungkin nak buat dengan luar kan, ataupun macam mana, itu boleh dipercayai dengan bahagian harta intelek dululah. Clear untuk dengan dia orang dulu. Okay? Okay, thank you. Okay. Jadi ada lagi soalan lain? Sebab kalau tak ada, kita harapkan nanti untuk proses penyediaan. Okay, saya ada kongsikan email saya. Nanti mungkin Dr. Mumtaz boleh kongsikan
untuk slide yang taklimat penyediaan papan cerita tu sebagai saya rasa panduan kepada mereka bagaimana nak susun halaman dan juga teks yang nak diletakkan pada manuskrip mereka lah. Ini sebagai draft awal. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun dah rasa dah buat dan nak tunjuk pada saya, boleh email kepada saya shakira@dbp.gov.my. Okey, saya harap semua pensyarah dan juga pelajar yang mengikuti taklimat perolehan saya pada petang ini berminat untuk menyertai kami untuk sama-sama kita menyediakan bahan penulisan kreatif lah untuk kanak-kanak dan juga remaja dalam usaha kita nak memartabatkan juga ilmu dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi saya rasa Dr. Mumtaz sampai di sini sahaja. Sekiranya tiada apa-apa pertanyaan, saya rasa kalau ada pun boleh PM tepi. Dr. Mumtaz mungkin boleh kutip, kumpulkan beberapa persoalan lagi jika ada. Supaya saya tak nak ganggu masa para pensyarah kita dan juga pelajarnya. Dah pukul 4.30 saya bimbang ada yang nak balik, nak ambil anak. Jadi saya sampai di sini saja. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Ya, Dr. Mumtaz. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Shakira Khairuddin, Editor Kanan, bahagian buku kanak-kanak dan remaja dari Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, dengan penerangan beliau yang jelas ya, dan kami haraplah selepas ni ada yang teruja lah, nak cuba buat ya, because from my experience it's really a very joyful experience doing books for children, because it really takes you into a different world. Okay, because I do understand we keep writing journal papers and all that. It's so dry actually. It's really dry. All right, it makes you very exhausted. All right, but when I went into this writing for children, all right, from textbooks to creative books for kids, it's really totally a different experience. It really brings out your creativity, it unleashes you, and you feel very joyful and happy because you are working with your own creative mind, and you can just come up with anything. You can create any names and stuff like that. Okay, so I hope that we all can come up with something, at least 10%. If you have 10%, then probably you can email me, let me know. Those who are keen, I've already put my email there. I can set up a group, okay, and we can always bring Puan Shakira to do more bengkels, all right, because I believe with all the guided bengkels, I'm sure that we can come up with something. Okay, alright. So dengan itu kami pun mengucapkanlah ribuan terima kasih ya. Alright, before you leave, for those who are in USM, the lecturers and staff ya, so tolong go to the to the pautan ya di your chat. Alright, log on to it and claim your MyCPD ya units ya. All right, so for the rest of us, thank you so much, Dr. Raja Azman, all the way from Kelantan. So wonderful to have you here. And thank you to all my friends who memang sebarkan this taklimat ni ya kepada School of Physics dan sebagainya ya. Thank you so much. Alright, so please log on to the the MyCPD punya link ya untuk claim your MyCPD. Thank you, terima kasih Puan Shakira. Alright, and semoga kita berjumpa lagi. Okay? Ya, saya sangat mengharapkan. Betul. Okay. Alright, thank kena you. datang Kelantan tu, Puan Shakira kena datang Kelantan. Yes, InsyaAllah kalau dipanggil saya datang.
Yeah, so nanti I kita think Dr. Raja Azman, why ya, don't you since you already have apa ni Puan Shakira's email, all right? So maybe you can send her an email and she can do one taklimat for you all there as well. All right? And thank then you. she can also come over there. Okay, so it will be great actually. Yeah. Dr. Raja Azman ni dah kotai ni. And I think DBP has also done this project with UTM Johor, right? Good. Yeah, so it is already quite successful. They are working on the hadis, hadis 40 ya. Oh, Kita Yeah, kami baru mula. right, yeah. So they have got about 10 writers there already. Yeah. okay. Saya harap nanti untuk saya target sasarkan kalau kita dapat berjumpa selepas raya Aidilfitri tahun depan untuk kita ke USM berjumpa dengan tim ni, tim Dr. Mumtaz. InsyaAllah. Yes, definitely. Okay. Definitely boleh. Okay then, thank you so much. Okay semua, terima kasih. Alright, Assalamualaikum. thank you. Waalaikumsalam. Okay, Bye. bye. Thank you. Okay.